KPM. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada anda semua yang menonton di rumah bersama saya, Sean Steven, untuk program Road to Success SPM 2020. Sebelum kita mulakan penceritaan kita untuk hari ini, iaitu untuk mata pelajaran sains tambahan, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Yang pertama sekali, seperti yang anda nampak saya kat sini, memang mungkin cermin mata saya itu tak nampak sangat, tak apa. Yang pentingnya sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di kawasan tempat awam, dan juga sentiasa ataupun kerap cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer ataupun sanitasi tangan. Dan apabila anda berada di antara satu sama lain ataupun berada di tempat awam, pastikan anda berada sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Okey, so seperti yang dikatakan tadi, untuk hari ini merupakan pecutan terakhir bagi subjek sains tambahan. Tetapi sebelum tu, saya nak kenalkan kepada anda guru jemputan untuk hari ini. Mari kita tengok video profil beliau. Itulah dia guru jemputan untuk hari ini, iaitu Cikgu Rosnizan. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang, Sean. Okey, baiklah, Cikgu. Untuk hari ini kita akan buat pecutan terakhir bagi subjek sains tambahan. Sains tambahan, yes. Okey, mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit apa yang kita akan sentuh ataupun fokus untuk pecutan subjek hari ini. Okey, untuk subjek hari ini, kita akan fokus lebih kepada soalan di mana certain pelajar dia kadang-kadang dia tertinggal soalan berkenaan, maybe dia rasa susah ke, ataupun mungkin dia punya input untuk bagi jawapan berkenaan tu tidak berapa banyak, and then hari ini kita cuba ungkaikan setiap soalan berkenaan, bagaimana jawapan-jawapan yang mudah untuk dia skor. Baik, Cikgu, baik. Tapi saya pun ada soalan. Apakah perbezaan, macam untuk saya kan, saya tak pernah dengar sains tambahan. Apakah perbezaan di antara sains dengan sains tambahan? Kalau sains tu semua student ambil, kecuali pelajar-pelajar sains tulen, fizik, kimia, bio. Untuk sains tambahan ni bagi pelajar yang medium, di mana pertengahan. Dalam tu dia ada 3, fizik, kimia dan juga biologi. Untuk pelajar medium lah, yang mana ke arahnya dia tidak adalah lepas habis belajar nanti dia mau tu doktor tu, tak adalah. Tapi lebih kepada assistant, dresser ke apa ke, untuk itulah. Tapi pada pandangan cikgu pula, adakah subjek ini susah untuk skor? Ada sesengahnya kata susah untuk skor. Mungkin certain tu mungkin dia tengok dia punya, sebabnya dia punya subjek berkenaan, dia punya dalam tu kandungan sendiri tu, dia rasa agak susah sebab kita ada 3 disiplin. Tapi lepas dia belajar secara detail, and then kita tengok teknik-teknik jawabnya, insya-Allah dia boleh skor dengan cara mudah lah. Baik, Cikgu, baik, Cikgu. Okey, apa kata kita tengok pula pandangan daripada calon-calon SPM yang akan datang nanti bagi subjek sains tambahan. Didik TV KPM. Saya calon SPM bagi tahun 2020 dan pelajar bagi sains tambahan. Bagi saya, subjek sains tambahan ni tak semua sekolah ada dan tak semua orang yang tahu. Itu yang menyebabkan sains tambahan ni unik. Bagi pelajar yang mengambil sains tambahan, kita lebih committed, kita lebih komitmen dengan cikgu yang betul-betul berdedikasi untuk mengajar kita. Tambah lagi, kita fokus dalam kelas, insya-Allah time exam kita boleh jawab dengan penuh keyakinan dan insya-Allah result kita pun akan cemerlang. Saya mengambil mata pelajaran sains tambah. Sains tambah mempunyai beberapa peringkat, iaitu peringkat yang susah, senang dan yang sederhana. Bagi bahagian yang susah bagi saya ialah bahagian biologi, iaitu peredaran darah dan sistem kitahid manusia. Dan saya mengharapkan calon SPM pada tahun ini mendapat keputusan yang cemerlang. Bahagian yang saya ambil ialah sains tambahan. Sains tambahan ini tidak begitu mudah. Bagi saya, bahagian yang suka ialah bahagian kimia, iaitu konsep mol dan ikatan kimia. Saya mengharapkan semua calon SPM di Malaysia dapat melakukan yang terbaik. Semua tanggung saya, anda mampu melakukan.
Didik TV KPM. Itulah dia pandangan daripada calon SPM kami bagi subjek sains tambahan. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, apa kata saya nak ajak cikgu untuk ke sana bagi kita sanitasi tangan. Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, jangan lupa ya untuk sentiasa ataupun kerap cuci tangan dan juga gunakan sanitasi tangan. Giliran saya pula. Okey, supaya kami berada dalam keadaan yang bersih, dapat menangani penularan COVID-19. Okey, sekarang saya nak ajak cikgu untuk buka pelitup muka. Dan seperti yang anda nampak di sini, ya, adik-adik semua yang menonton di rumah, kita juga ada sediakan bekas khas untuk menyimpan pelitup muka. Cikgu bolehlah gunakan. Ya, dekat sini pun saya pun telah sediakan bekas saya tersendiri. So, janganlah biar merata-rata atas meja ke atas lantai, pastikan ia disimpan di tempat yang selamat dan boleh digunakan semula. Ataupun bergantung pada anda, sekiranya anda nak menggunakan pelitup muka yang baru, lagi baiklah. Okey, cikgu. Silakan kita kembali semula ke tengah. Okey, silakan cikgu. Okey, saya nak beri kat sini sebab nak bagi tahu kepada anda semua, kami akan berehat seketika dan kembali semula ke penceritaan terakhir bagi sains tambahan di Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Hai, saya Alvin Chong nak wish semua pelajar-pelajar sekolah selamat kembali ke sekolah. Abang Alvin nak ingatkan semua pelajaran sangat penting dalam kehidupan supaya kita boleh berfikir dengan cara yang kritikal, menilai baik dan buruk dan supaya kita boleh jadi insan yang berguna. Adik-adik, belajar sungguh-sungguh dan stay in school. Assalamualaikum, saya Din, penyampai Radio Hall FM. Kepada adik-adik yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, Abang Din doakan semoga dapat fokus, teliti jawab exam tu, dapat jawab semua dengan terbaik dan semoga mendapat keberkatan daripada guru, ibu bapa. Itu yang penting, doa pun penting dan semoga mendapat result yang cemerlang dalam SPM. Amin. Good luck. Hai kepada semua adik-adik Abang Dafi yang masih bersekolah and bakal go back to school. Harap korang excited sebab dapat pergi sekolah balik ni. Hopefully you guys akan manfaatkan sepenuhnya segala jenis pembelajaran yang korang boleh dapat kat sekolah. Tak kisahlah dari segi akademik ke, dari segi moral ke, atau apa saja aspek kehidupan ni. Sebab ni semua yang akan menjadikan korang seorang yang berjaya, berguna and disenangi di masa akan datang. Satu lagi, trust me, masa persekolahan ni is the best time of your life yang once dah berlalu korang takkan dapat balik dah. So make sure to enjoy it while it lasts and study smart. Bye guys, good luck. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosnizan. Tetapi untuk hari ini bukan kita berdua saja, kan Cikgu? Ya, kita juga ada tetamu khas ataupun murid-murid jemputan daripada SMK Tengku Lela Segara Marang Terengganu. Hai semua. Okey, sebelum kita bermula, saya nak menjemput murid-murid semua untuk memberikan salam hormat dan juga untuk memperkenalkan diri anda. Kita mulakan dulu dengan siapa ni? Okey, tak apalah, siapa-siapa yang nak mula bolehlah, silakan. Okey, ya. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Saya Badrul Ajmal bin Abdul Rahman. Saya dari SMK Tengku Lela Segara. Alright, terima kasih Badrul. And seterusnya? Ya, silakan. Okey, kita mula dengan Nick Irfan. Salam sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Irfan. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Terima kasih. Kita lagi seorang lagi Irfan, Akib Irfan. Salam sejahtera. Nama saya Akib Irfan bin Abdul Rais. Dari Sekolah Tengku Lela, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara. Terima kasih Akib. Dan seterusnya kita juga ada, namanya tak dituliskan tapi kita lagi seorang lelaki ya. Namanya, rasanya ini nama syarikat tapi nama you ya. Jangan lupa untuk buka mic. Pasangkan mic. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nik Iqbal Daniel bin Sadi dari SMK Tengku Lela Segara. Alright. Seterusnya
Kita juga ada Ilham. Assalamualaikum, nama saya Nur Ilham Wahidah binti Muhammad Zulfa daripada Sekolah Terpujian Segara. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah Sofia. Assalamualaikum, saya Aina Sofia daripada SMK Tengku Lela Segara. Terima kasih. Baiklah cikgu, apa kata kita mulakan penceritaan terakhir kami bagi subjek sains tambahan. Okey, terima kasih Sean. Okey, untuk hari ini kita pergi kepada additional science. Dia punya kodenya adalah 4561. Untuk penceritaan hari ini kita just fokus kepada soalan-soalan yang tertentulah. Okey, sebelum tu saya bagi dulu beberapa tips mudah untuk skor A. Ini penting. A minus dan juga A plus lah. So kita kelompokkan kepada A lah. Okey, yang pertama, yang ni for sure lah. Semua soalannya sama je. Iaitu kita baca dan fahami stimulus rangsangan pada setiap soalan. Sebab kadang-kadang pelajar ni kalau dia tengok ada yang atas tu, ayat-ayat atas, kadang dia miss. Okey, miss kat situ dia direct terus kepada soalan. And then kadang-kadang yang di atas tu, stimulus tu dah merangsang dia punya minda dia. Di mana tajuk mana yang dia perlu keluarkan balik. Di situ dia dapatlah input-input yang berkaitan lah. Okey, yang kedua, so fahamilah kehendak setiap pecahan soalan. Biasanya kita akan go through semua soalan di mana di situ juga dia memberi sedikit hint kepada jawapan bahagian atas. Mungkin jawapan berkenaan berkait dengan yang seterusnya. Okey, dan kalau yang ada pada rajah dan juga jadual ni, yang ni dia kena rujuklah. Okey, rajah dan juga jadual sebabnya kadang-kadang rajah memberi gambaran yang berbeza. Okey, ada setengahnya rajah tu dia memerlukan kita adakan dia perbandingan, kadang-kadang merujuk kepada rajah apa yang kita boleh buat, situasi-situasi tertentu. Dan yang last sekali, catatlah isi-isi penting yang berkaitan lah, di mana yang tu membantu kita. Kadang-kadang kita lost, mungkin kita dah pergi kepada soalan lain, dan kita nak balik semula, kita lost masa tu. Dan bila ada dia punya isi-isi penting, mungkin dia akan come back balik lah. Dia punya poin-poin yang boleh kita buat untuk setiap soalan berkenaan. Okey, sedikit yang ni yang biasa je. Yang tips yang biasa. Kalau nak lebihkan lagi tips nanti kan takut nanti makan 2-3 hari lah. Banyak tips. Okey Syah, kita boleh terus kepada latih to be untuk kertas 2 dahulu. Kita ada hari ini kali ikutnya sains tambahan ni ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Tapi hari ini kertas 1 rasanya pelajar-pelajar saya dan pelajar-pelajar yang lain lah di negeri-negeri lain tu dia banyak buat soalan-soalan yang sebelum ni lah, soalan-soalan SPM terdahulu, di mana yang tu dia banyak dia bagi pelbagai gaya soalan dan dia fahamlah dari segi situ. Tapi yang ni kita fokus kepada kertas 2 dan juga kertas 3, di mana di sini banyak markah. Kertas 2-nya dia ada 100 markah. Begitu juga dengan kertas 3 dia ada 57 markah. So yang tu amat besarlah. Di mana kalau kita tersilap kekurangan markah pada kertas 2, maka dia akan affect lah kita punya skor tu. Okey, kita boleh pergi kepada seterusnya, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama di sini, kalau kita tengok soalannya adalah terdapat 2 kumpulan plastik. Yang ni pelajar dia tahulah ada 2 saja, plastik termoset dan juga termoplastik. Okey, apa yang dia nak di sini adalah perkataannya bandingkan. Okey. Bila sebut bandingkan kedua-dua plastik itu berdasarkan sifat-sifat semula, sifat-sifat dia berikut, maka dia dibagilah poin yang pertama, takat didih, yang kedua, kebolehnyalaaan, yang ketiga, kebolehan untuk dibengkokkan, yang keempat, kebolehan diacu semula ke kondensan elektrik dan rintangan terma ataupun haba. Di mana yang ini dibagi 6 markah. Bermaksud setiap satu memberi 1 markah. Yang ini dia dah bagilah guideline pelajar, kita fokus kepada yang ni je. Tak perlu kita sibuk-sibuk yang lain. Okey. Kalau kita sibuk yang lain nanti dia dah lari kepada tugasan yang diberi. So di sini perkataan bandingkan dia ada istilah yang sebenarnya. Bandingkan sama ada dia ada persamaan ataupun dia ada perbezaan. Kalau kita nak beza, soalannya dia fokus kepada bezakan. Okey, kalau bandingkan tu maka dia dapatlah dia bagi sama ada yang mana boleh ada sama, yang boleh dibezakan. Okey, faham soalan ni? Nampak macam faham lah. Kalau bila faham, kita nak bagi, tolong bagi thumbs up. Kalau tak faham, angkat tangan tanyalah. Tanyalah tu. Okey. Kita tunjuk dulu dia punya bagaimana guideline dia. Lepas ni baru kita tanya pada student lah. Sebab ada beberapa soalan yang berkaitan, mungkin tajuk yang lain sikit lah. Okey, cara yang mudah untuk buat untuk bagi jawapan ni adalah kita buat graf saja.
Dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Sorry, bentuk graf dalam bentuk jadual. Di mana satu adalah plastik termoset, kita ambil dia punya label atas dia, dan juga satu lagi adalah termoplastik yang tak ada markah lah. Yang ni dua ni dia punya dah guideline atas. Okey, yang pertama adalah takat didih tinggi, takat didih rendah. So itu menunjukkan perbezaan dia. Tak perlu kita buat karangan takat didih bagi plastik termoset apa-apa yang tu akan memenatkan student menulis lah. Ini adalah cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah. Boleh buat dalam bentuk karangan, tak ada masalah. Kalau tak ada masalah juga. Tak ada kalau masalah. nak panjang-panjang pun boleh, tapi ini lagi mudah lah. Bahagian pun boleh nampak bahagian kertas 2 ni kita ambil bahagian esei. Perkataannya esei. Kalau ikut dari segi bahasa Melayu tu kita buat dalam bentuk karangan dah. Tapi untuk sains ni dia direct to the point. Yang itulah direct to the point tu. Maksudnya kita nak intipati dia je. Memudahkan pemeriksa dan juga memudahkan kita untuk semak semula. Ya, betul. Okey, yang kedua tidak mudah dinyalakan, mudah dinyalakan. Yang ni terdapat perbezaan dia. Tidak mudah dengan mudah. Okey. Yang kedua tidak boleh dibengkokkan dan juga boleh dibengkokkan. Yang keempat boleh diacu sekali sahaja. Manakala ini boleh diacu beberapa kali. Yang kelima tidak kondaksi elektrik, kedua-duanya tidak mengkondaksi elektrik. Yang ni yang saya kata persamaan dia tadi. Okey. Dan yang tu ketahanan haba tinggi, ketahanan haba rendah. Yang ni bila kita tengok sini macam kita ulang balik dah dia punya point dia tadi. Betul. Okey, dia ada kaedah yang kedua. Macam mana kaedah yang kedua? Yang ni kaedah ni lagi jimat masa. Dia ada jimatnya apa? Kita tulis apa dia punya sifat semuanya. Dan kita buat ni je. Tinggi, rendah, tidak mudah, mudah. Itu lebih cepat. So, terpulang pada student lah. Kita bagi dua cara dia. And then dia boleh pilih yang mana dia nak. Kadang-kadang kita bagi cara yang ni, student ni boleh fokus cara yang ni. Mungkin student yang satu lagi dia fokus cara yang berbeza. Dia pelbagai. Dan kita terimalah semuanya. Kalau saya pilih yang ni lah cikgu. Lagi senang, lagi cepat. Sebab dia satu je kita bagi lah. Kita tiru je dia punya daripada soalan. Dan kita bagi jawapan dia. Lagi cepat. Lagi mudah. Boleh faham? Senang kan? Sekarang ni baru nampak tips dia lah. Sebenarnya kita belajar banyak benda belajar bila sampai ke examnya. Kadang-kadang orang cakap, mudahnya nak bagi jawapan. Ya betul. Yang belajar tu memang kita kena fokus semuanya supaya kita tahu input dia tu. And then, kita punya ni, maka mudahlah untuk kita bagi dia punya jawapan berkenaan. Kita mudah, pemeriksa pun lagi mudah. Betul. Lagi senang nak bagi makan. Pemeriksa senang nak cari jawapan tu, lagi mudah dia bagi itulah. Kalau kita menyusahkan pemeriksa, tahu je lah macam mana lah. Dia punya emosi. Okey, kita jaga, maksudnya kita jaga hati-hati pemeriksa kita, insya-Allah lah kita boleh dapat. Tapi kalau salah tu tetap salah lah. Yalah, tak boleh, yang tu tak boleh nak tolong. Yang tu kita tak boleh nak elak lah. Okey. Boleh pergi yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang lain. Okey, di mana yang ni bukan dari segi perbandingan lah. Yang ni dia punya soalan ni tahap tinggi sikit. Dia punya ni dipanggil analisis dan juga sintesis lah. Okey, di mana getah asli adalah satu contoh polimer asli apabila polimer asli ditambah dengan benda asing. Okey, benda asing. Yang ni dia punya key dia lah kat situ. Okey, polimer itu menjadi lebih kuat dan lebih tahan haba. Perkataannya lebih kuat dan juga lebih tahan haba. Di mana getah asli di sini dia punya sifat dia adalah tidak kuat lah. So kita tambah sedikit benda asing maka nak jadikan dia lebih kuat. Dan terangkan bagaimana getah asli diterulkan untuk membuat tayar kapal terbang. Perkataan di sini untuk membuat tayar kapal terbang. For sure lah kita tahu tayar kapal terbang ni bila dia landing, bila dia take off, okey. Bila dia landing, bila dia take off tu maka dia perlukan tayar yang kuat, lebih kuat dari segi kekenyalan dia, ketahanan haba dia dan sebagainya lah. Okey, ada siapa agak-agak jawapannya boleh bagi? Kita ada 6 orang ni. Siapa yang nak bagi? Volunteer. Tadi. Okey. Sorry, nama you apa lagi sekali Iqbal. ya? Iqbal. Okey. Poin yang pertama, getah asli dirawat dengan sulfur monoksida melalui proses pervulkanan. Okey. Ada lagi? Poin yang kedua? Poin yang kedua, campuran sulfur meningkatkan jisim molekul relatif bagi polimer getah. Ada lagi? Poin yang ketiga, pembentukan rantaian silang sulfur. Okey, kita tengok jawapan tu
lebih kurang tak? Sebab yang ni dia simple je. Walaupun kita tengok soalan ni dia mencukir pelajar tapi jawapan tu direct apa yang dia belajar je. Dia punya point dia tu kata apa ni, dia dah setting. Apa yang dia buat, cumanya kita bagi dia punya soalan ni supaya pelajar tu dia lebih berfikir bagaimana kita nak buat tayar, apa kaedah yang digunakan dan sebagainya lah. Dan saya ada perasan juga perkataan seperti diterbolkan tu sebenarnya adalah proses untuk menguatkan. Betul. So dia dah bagi itu macam proses tips. dia. Dia bagi dah dia punya 7 hala dia. Betul. Yang ni dia dah bagi. So pelajar dia tidak lagilah daripada konsep sebenar dia tu. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok yang pertama, yang ni. Yang ni penting. Yang ni adalah benda asing yang digunakan tadi. Betul lah. Getah asli dirawat dengan sulfur monoklorida melalui proses pemvulkanan. Dia punya proses lah perkataannya. Yang tadilah. Yang divulkankan tu, maka dia adalah proses pemvulkanan. Kenapa proses tersebut dibuat? Okey, tujuannya adalah untuk meningkatkan campuran ni, dia akan meningkatkan jisim dia. Kenapa dia meningkatkan jisim dia? Maka pembentukan rangkai silang sulfur tu akan menyebabkan dia akan menghalang rantaian polimer getah daripada menggelongsor antara satu sama lain. So kalau tidak ada dia punya rantaian, maksudnya dua benda, kalau kita kenakan daya, dia akan mudah menggelongsor. Bila mudah menggelongsor tu, yang itulah dia tidak tahan haba ataupun mudah haus dan sebagainya lah. Okey, dan dia akan menyebabkan getah menjadi kuat dan juga tidak mudah mencair serta menjadikannya lebih elastik dan juga lebih kuat. Yang itulah yang kita nak tadi. Yang dikata bagaimana kita nak jadikan getah tersebut lebih kuat. Yang tu. Dan lebih tenaga haba diperlukan untuk memutuskan rangkaian silang. Oleh itu, getah terbukan mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Yang ini. That's why lah untuk kapal terbang itulah tayar dia tu. Sebabnya dia memerlukan ketahanan haba tu, dia memerlukan haba yang tinggilah. Untuk jadikan untuk haus dan sebagainya. Tapi lama-lama dia akan jadi haus jugalah. Dia tak tahan selama-lamanya. Betul Cikgu. So misal kata di sini kita ada 6 ayat. Bermaksud setiap ayat tu satu markah ke? Satu poin. Maksudnya kalau dia kata getah asli dirawat dengan sulfur monoklorida, full stop. Melalui proses pemvulkanan, tak ada masalah. Dia akan dapat sini 1 point. Okey, campuran tu meningkatkan jisim. Katakan dia beritahu campuran meningkatkan jisim molekul relatif. Dia lupa yang ni. Tak ada masalah sebab kita dah fokus yang atas ni. Dia tak lari dah dia punya tu. Tapi yang ni saya bagi yang full lah. Dia punya full tu kadang-kadang student ni dia tertinggal apa semua. Kita tengoklah dia punya kaedah. Kita boleh macam cara cover balik lah. Ya, betul dia punya tu. Cover balik tu. Sebabnya dia tak lari, dia hanya guna sulfur je lah. Kecuali dia bagi bahan yang lain. Tetapi di bawah ni dia tidak bergantung yang atas. Jawapan di bawah tu lain, maka dia tidak akan ada kesalahan lah. Okey? Okey, boleh kita teruskan yang lain. Ilham okey? Adik kacau tadi ya? Tak apa, okey. Okey. Teruskan cikgu. Okey. Yang ni kita pergi kepada yang tadi soalan untuk yang fizik lah. Kimia, sorry. Kimia. Yang ni kita pergi kepada biologi. Okey. Macam mana di video tadi kita nampak yang Ajmal kata biologi ni masalah sikit kepada dia lah. Terutama dalam kitahid. Tapi yang ni bukan kitahid lah. Yang ni sebahagian tajuk dalam tajuk kitahid. Okey. So dua gambar yang diberi ni, Rajah 10.1 dan Rajah 10.2 menunjukkan proses spermatogenesis dan juga proses oogenesis. Di mana dia tahu bila spermatogenesis dia waktu lelaki lah. Okey. Dan juga oogenesis kepada perempuan. Kadang-kadang ada yang tertukar. Sebabnya walaupun dia melibatkan diri kita, bila belajar ni dia akan confuse. Sebab istilah dia kan hampir sama. Istilah dia, istilah sains tu. Tapi saya rasa dengan rajah ni ataupun dengan gambarnya kita. Tapi yang ni dia dah bagi. Dah bagi dah. Yang ni. Dia bagi sperma dan juga dia bagi ovum dan nampaklah dia tu. Cuma dia punya istilah yang ni lah. Dia akan confusekan pelajar lah. Betul. Kadang-kadang belajar memang setengah pelajarnya topik ni sedap dibelajar dia cakap. Kalau Terengganu, perkataan Terengganu sedap. Kalau di luar tu seronok lah. Terengganu ni bahasa-bahasa dia bombastik sikit lah. Okey. Betul Sean. Kadang-kadang mungkin Sean tak faham kot sebab saya datang Terengganu dan juga anak-anak saya ni pun datang dari Terengganu. Tak apa, kita belajar sama-sama cikgu. So yang ni prosesnya daripada atas sampai bawah. Okey. Dan juga yang ni pun samalah. Dia punya step by step dia.
Di mana dia ada dua, mungkin soalan tu dia nak perbandingan antara dua ni. Kita nampaklah perbezaannya banyak. Tapi kita nampak ada 2-3 yang sama. Contohnya apa? Contohnya adalah meiosis di sini dan juga di sini adalah meiosis juga. Di mana proses pembahagian dia melalui meiosis. Okey, kita tengok soalan dia apa yang dia nak. Okey, yang pertama, bermula dari spermatozonia. Daripada asal tadi, terangkan pembentukan spermatozoa. Yang ni saya kata tadi, rujuk kepada rajah. Bagaimana kita nak elaborate dia, kita nak terangkan dia punya proses dia. Okey, so ada yang nak jawab ke? Ajmal ke? Tadi kata tak berapa faham bio, mungkin sekarang ni dah faham. Okey, Ajmal nak try. Okey, try Ajmal. Tak apa, 2-3 jawapan pun cukup dah. Spermatogonia berkembang menjadi sperma primer. Okey. So, tengok sini lah. Lepas tu poin kedua, spermatosis primer mengalami meiosis. Mengalami meiosis ya ni. Okey, ada yang ketiga. Yang ketiga, untuk membentukkan 2 sperma sekunder. Okey, yang ni dia tengok sini. So, mudah. Bergantung kepada rajah sahaja. So, bermakna jawapannya sebenarnya boleh didapati ataupun boleh didapatkan daripada rajah tersebut lah, cikgu. Ya, cuma kita elaborate sikit je dia punya konsep dia. Kita nampak dia punya rajah ni. Cuma kita nampaknya dia flow je, tapi proses dia tu. Okey, pelajar biasa dia belajar dulu proses dia and then rajah sebelahnya. Maka penerangan dia tu berdasarkan rajah. Kadang-kadang kita kata biar rajah berbicara, gambar berbicara kan. Kadang-kadang gambar berbicara tu banyak dia punya persepsi yang kita nampak. Tu. Tapi di sini kita nampak yang itulah. Okey, kita tengok dia punya jawapan dia, sebab jawapan dia kita refer pada buku teks je. Okey, dia banyak fakta daripada buku teks. Yang pertama, maka kita pergilah berkembang menjadi start dengan sperma, sebab dia kata bermula. Maka kita startlah dengan spermatozonia berkembang menjadi spermatosid primer. So ni dapatlah 1 mark. Okey. Yang kedua, setiap spermatosid primer mengalami meiosis, dapat 1 mark. And then yang ketiga, untuk membentuk 2 spermatosid sekunder. Okey. So dapat 3 markah. Yang dia nak adalah 6. Kat mana lagi? Okey. Dan kita pergi seterusnya yang di bawah-bawah dia tu. Okey, setiap spermatosid sekunder juga mengalami meiosis. Yang ni meiosis yang pertama. Yang ni meiosis yang kedua di bawah dia, and then hasilnya adalah membentuk 2 spermatid. Okey, dan spermatid menjadi matang. 1 2 3 4 5 6. 6 markah. Okay, 6 markah. Sekiranya dia tertinggal salah satu. Dia bagi jawapan yang di bawah lagi. Spermatid berkembang membentuk 4 sel sperma atau dikenali sebagai spermatozoa. Dia dapat 8. Tetapi maksimumnya 6 lah. 6. Tak dapatlah 8. Dia boleh bagi lebih. Tapi jangan tersilap dia bagi yang negatif. Bila bagi yang negatif akan mengganggulah. Tanya lain, jawabnya lain akan mengganggu. Ya betul. Okey, boleh beres pelajar? Tak ada masalah. Okey, Ajmal jawapan yang betul ya. Alhamdulillah. Syabas Ajmal. Bolehlah, sebab dia simple-simple. Kadang-kadang dia tak nampak lagi gambaran soalan tu. Sebab bila belajarnya, banyak benda sangat. Inputnya bila nampaknya fokus kepada soalan. Sebab itu kita panggil latih to be itu yang penting. Okey. Dan soalan yang seterusnya, yang ni baru keluar. Bandingkan. Okey, antara dua ni, spermatogenesis dengan oogenesis. Yang ni dia tahap tinggi sikit lah. Dari segi perbandingan. Okey, yang ni juga kita buat dalam bentuk jadual lah. Mudah. Kita bagi, saya bagi teruslah jawapan dia tu. Di mana kita tengok dua-duanya sama membentuk gamet. Okey. Yang ni dua-dua berlaku dalam organ pembiakan, dia punya persamaan dia melibatkan proses meiosis. Yang ni perbezaan lah. Satu ni menghasilkan sperma, maka yang ni menghasilkan ovum. Yang ni berlaku dalam testis, yang ni berlaku dalam ovary. Okey. The next tu, 4 gamet dihasilkan semasa meiosis. Yang ni kita nampak tadi. Okey? 4 sperm yang terhasil. Tetapi yang ni dia ada satu saja. Sebab tu saya merahkan dia punya ni. Yang ni dia punya keyword dia lah. Perbandingan dia 4 dengan 1. Saiz dia adalah kecil. Saiz ni adalah besar. Okey?
maka kita tengok dari segi fizikal dia. Memanglah kalau ikut kita tak nampak, tapi dalam buku tu dia akan bagilah. So sebab dia terlalu kecil tu, maka dia mempunyai kepala, leher dan ekor yang ni berbentuk bulat, dan yang ni tiada jasad kutub, yang ni ada jasad kutub. Kalau kita tengok dia lebih kurang ada 9 markah, tapi yang kita nak 6 je. 6 je. So baik, jawab lebih kan? Ya, jawab lebih. Kalau kita confident, kita jawab lebih. Kalau kita tak confident, kita takut nanti over confident, takut jawapan tu jadi salah, maka saya tak tahulah dari segi istilahnya salah betul tu macam mana respon pemeriksanya. Okey, kalau kita tahu senang. kita boleh just bagi tahu aja yang pemeriksa tu abaikan yang salah. Boleh ke kita arahkan pemeriksa? Tak boleh. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Alamak, yang tu rahsia yang kepada pemeriksa takkan diberitahulah kepada orang. Kalau tahu semua dapat A+ nanti. Okey, seterusnya. Boleh pergi. Dah penat dah. Boleh. Petang-petang ni biasanya tidur. Waktu yang sesuai untuk tidur. Hari ni kita rajin sikit. Okey, yang ni rajah untuk soalan fizik ke kimia yang ni? Yang ni adalah soalan kimia. Okey, soalan kimia. Okey, yang ni biasanya student dia akan tahulah, dia akan hafal. Dia punya dari segi apa? Pecahan-pecahan daripada petroleum. Okey, kita bagi gambaran ni, contoh soalan ni dia bagi RSTUVWX bitumen last sekali. Dan student tahulah dia punya name dari segi bagaimana, kenapa pemecahan tersebut boleh dijalankan. Dia ada satu je, iaitu kita tengok daripada sini. Dia punya takat didih dia berbeza. Yang atas tu paling rendah, yang bawah ni paling tinggilah. Okey, tinggi dan juga rendah. Rendah tu duduk di bawah. Yang rendah duduk di atas, yang paling tinggi tu duduk di bawah hasil dia. Okey, yang ni yang saya kata tadi, stimulus tu dia beritahulah melalui proses ni, maka dia punya ni pecahan petroleum yang terhasil daripada proses penyulingan berperingkat. Perkataan tu pecahan. Yang ni penting. Maka student tu dia akan come up lah dia punya input dia tu, apa dia punya ni. Dia ni bahan-bahan tersebut mengikut dia punya turus dia lah. Okey. Dan kita bagi soalan. Soalan ni sama dengan soalan yang tadi, dia bagi guideline ni. Okey. Dia nak bandingkan pecahan petroleum tapi dia fokus kepada S dan juga bitumen sahaja. Kalau kita tengok balik, patah balik kepada gambar ni, di mana dia nak S dan juga bitumen saja. S di atas, yang paling tinggi ya. Bitumen yang bawah. Yang soalan-soalan lain ni ada, cuma saya fokus bahagian perbandingan sebabnya contoh saya bagi ada yang PM saya daripada Sekolah Sri Garing Rawang. Kata cikgu, bagaimana kita nak bagi pelajar kita mudah faham soalan-soalan tertentu. Saya kata kebetulan tanya tak apalah, nanti saya melalui Didik TV lah saya akan bincang. So bagi budak dia punya jadual dan insya-Allah ya tu. Dan selepas tu barulah saya bagi input-input yang lain lah untuk kemudiannya. Okey, pecutan yang kadang-kadang dia orang melalui WhatsApp je lah. Tanya tu, insya-Allah kita bantulah selagi yang terdaya. Okey. Okey, kita pergi yang ni. So dia nak bilangan atom karbon, warna, takat didih, kelikatan, kebolehnyaan dan juga keterlarutan dalam air. Okey, ada yang boleh bagi satu je jawapan bagi ni. Bilangan atom karbon. Okey, siapa? Nick Irfan. Nick Irfan. Satu cukuplah yang hantar je. Kalau dari segi atom karbon, S dia kurang atom karbon, manakala bitumen mempunyai kandungan atom karbon yang tinggi. Okey, kita tengok dia punya jawapan dia. Cukuplah satu ni. Kalau nak lagi boleh. Nak lagi boleh. Okey, pilih nak yang mana? Warna ke, takat didih ke? Warna bagi S cerah, manakala warna bagi bitumen gelap. Takat didih S rendah, manakala takat didih bitumen tinggi. Dia nak bagi semua tu. Kelikatan S rendah. Mesti dia spot soalan ni. Kelikatan bitumen tinggi. Okey, kita tengok dia punya ni. Juga kita buat dalam bentuk jadual lah. Yang ni saya kata yang lebih mudah. Okey. So bilangan atom karbon yang ni sedikit ataupun kecil ke pun boleh kita terima lah. Cuma nampak perbandingan dia S dengan bitumen. Okey, sedikit, banyak, warna dia dari segi warna cerah, gelap, takat didih rendah, tinggi, kelikatan dia kurang likat, lebih likat, kebolehnyaan tinggi, rendah, keterlarutan dalam air, tidak larut. Yang dua-dualah tidak larut dalam air. Okey, kalau kita buat dalam bentuk karangan tak ada masalah, boleh je. Mungkin dia buat bilangan atau karbon bagi S adalah sedikit berbanding bitumen adalah banyak. Tapi panjanglah dia punya tu. Nak mudahkan cepat kita bagi, kita nampak gambaran jelas tu
lebih kepada jadual lah. Okey? Ya, cikgu. Supaya lebih nampak mudahlah. Ya. Masa ni nampak mudahlah. Kalau nampak pun sifat fizik pun telah pun diberikan dan cuma kita perlu bandingkan sajalah. Ya betul. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, perbandingannya ada persamaan seperti kelautan dalam air. Ya ni betul. Dan juga yang lainnya? Yang lain tu perbandingan. Perbezaan. Perbezaan. Ya betul. Okey. Okey. Okey, yang ni dia punya soalan yang lebih tinggi sikit, yang analisis. Kita nampak soalan tu boleh orang kata soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Bagaimana rupa dia? Kadang-kadang dia banyak versi dia. Okey. Racun perosak dan juga baja yang dihasilkan daripada petroleum. So sini kita fokus pada yang dihasilkan daripada petroleum digunakan oleh kebanyakan petani di sawah padi mereka. Yang dia nak adalah kesan sampingan produk tersebut kepada tanaman dan persekitarannya. Okey, kesan dia. Diguna tu memang of course lah untuk dapatkan tanaman yang orang kata lebih segar, lebih apa, dia guna racun perosak untuk membunuh perosak yang itulah yang menyebabkan tanaman dia rosak apa semua tu. Okey, tapi kita nak tengok lebih kepada kesan sampingan. Di mana kita tahu dia punya petroleum di sini, dia adalah bahan kimia. Okey, bila sebut di situ bahan kimia, maka kesannya yang pertama, tanaman yang tercemar dengan racun serangga akan membahaya kepada manusia di mana dia boleh menyebabkan kanser. Tapi bukan dapat tu terus jadi kanser lah. Mungkin dia ambil masa yang lama lah. Betul. Okay? Salah satu, kata kadang-kadang dari segi pemakanan kita lah. Okay? Mungkin dia punya bahan kimia tu tidaklah terus bagi kanser. Okay? Tapi adalah yang boleh betul, yang boleh menyebabkan. Okay? Yang kedua, ada yang nak bagi poin yang kedua? Badrul Azmah, senyum je ataupun Sofia? Okey, Akib. Poin yang kedua ialah bahan buangan yang mengalir ke sungai menyebabkan air sungai tercemar, yang ia dapat mengancam kehidupan akuatik dan manusia. Okey. Ada lagi nak bagi? Poin yang ketiga ialah ia juga dapat memusnahkan kehidupan akuatik dengan pertumbuhan pesat alga. Okey, kita tengok jawapannya. Betul tak? Okey, bahan buangan yang mengalir menyebabkan air sungai tercemar, mengancam kehidupan akuatik dan juga manusia. Yang ni. Okey, yang ni full sentence, tetapi katakan dia bagi separuh saja. Boleh mengancam hidupan yang ni. Sebab keyword dia di sinilah. Okey, yang tu ayat sampingan je lah. Buang ke sungai tu boleh mengancam. Kita tahulah hidupan akuatik ni tak ada tempat lain lah. Sungai je lah. Betul. Okey, poin yang ketiga dia bagi tadi adalah menyebabkan pertumbuhan pesat kepada alga, di mana dia punya bahan kimia tu orang kata merupakan makanan kepada alga lah. Maka dia akan tumbuh pesat, maka bila dia tumbuh pesat, kesannya maka pengambilan sumber makanan daripada sumber yang tercemar tu boleh menyebabkan penyakit, kecacatan dan juga kematian kepada manusia, kepupusan flora dan fauna sungai. Kalau dia tak buat flora fauna, dia buat haiwan dan juga tumbuhan pun boleh terima. Sebab yang ni secara umum, flora dan fauna. Tapi kebanyakan pelajar tak ada masalah. Dia buat flora dan fauna sebab dia akan belajar benda ni je. Okay. Tapi certain tu mungkin yang rasa pelik dengan flora fauna, dia rasa macam something new bagi dia, maka dia buatlah haiwan dan juga tumbuhan. Okay? Dan seterusnya, pengurangan sumber makanan untuk manusia, keasidan tanah akan meningkat ataupun pH akan menurun. Okey, ada masalah? Ada pertanyaan? Mesti tak adanya. Semua faham semua faham buat masa ni. Alright. Faham dah sebab dia fokus untuk exam 9 Mac nantilah. 9 Mac minggu depan. Ya, minggu depan tu. Semua okey sudah bersedia? Okey, ada lagi? Boleh. Dengan kita pergi bantuan kepada cikgu soalan yang keempat. Okey, yang keempat, kalau kita tak bagi dia punya bawah ni, agak-agak boleh tahu tak benda apa? Nyanyi kalau tak nampak sangat. Betul, sebabnya gambar dari segi 2D je and then hitam putih tak nampak lah. Kalau color, insya-Allah lah boleh tahu lah tanpa bagi dia punya bawah dia tu. Okey, yang ni dia bagi tahu kita adalah buah tomato tempatan dan juga buah tomato GMO, genetically modified organism. Okey. Selepas dibiarkan, ni tak ada R.
Okey, dibiarkan selama 2 minggu. So kita tengoklah perbandingan dia. Di mana yang tempatan ni cepat rosak, yang GMO ni mungkin tahan lagi lah selepas 2 minggu. Okey, soalannya apa yang dia nak? Beri pandangan anda mengapa buah tomato GMO lebih baik berbanding buah tomato tempatan. Okey, perkataan dia ni beri pandangan. Maka bila pandangan ni istilah dia adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Dia open. Okey. Pelajar bagi je pandangan, maksudnya dari segi kalau dia tengok sini, kita nampak sini cepat rosak. Yang ni tahan lama. Maka apa yang menyebabkan dia cepat rosak, apa yang menyebabkan yang ni tahan lama. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Sebab yang ni soalan SPM. Mungkin kita beri peluang kepada mereka yang belum jawab lagi. Sofia belum lagi kan? Senyap je Sofia. Okey, dia bagi jawapan Sofia. Tomato GMO ketahanan mempunyai ketahanan simpanan lebih lama berbanding tomato tempatan tidak ketahanan lebih lama. Selain itu, tomato GMO ditambah baik mutunya berbanding tomato tempatan mutu yang sama tidak dengan induk, sama dengan induk. Okey. Agak-agak Sean boleh faham ke bahasa Terengganu? Boleh, rasanya boleh lah. Boleh. Sampai kan? Sampai. Ada lagi, Sofia? Tomato GMO mengurangkan tempoh matang, manakala tomato tempatan meningkatkan tempoh matang. Okey, kita tengok dia punya jawapan dia. Mungkin penonton di sana tu dapat, tapi dia punya dari segi bahasa yang mudah. Okey, bahasa Terengganu, kalau Terengganu tu mudahlah, faham. Saya fahamlah sebabnya kita bahasa yang sama. Okey, tak kata orang lain tak faham tu. Mungkin dia punya istilah-istilah dia itulah. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Dia bagi tomato GMO, yang ni juga kita boleh buat dalam bentuk jadual. Tomato tempatan. Okey, yang pertama kita ambil dari segi ketahanan simpanan dia, di mana dia lebih lama, tiada ketahanan lebih lama, ditambah baik mutunya, mutu yang sama dengan induk. Di mana dia tambah baik mutu ni, maka dia tahan lama lah. Okey, yang ni dia sama. Kalau induk tu cepat rosak, maka automatik dia punya anak yang dihasilkan juga samalah cepat rosak. Okey, menambah kualiti dan juga rasa. Kualiti dan rasa tidak dapat dipertingkatkan. Okey, ketahanan terhadap penyakit dan cuaca, tiada ketahanan terhadap penyakit dan cuaca, mengurangkan tempoh matang, meningkatkan tempoh matang, penghasilan produk baharu, produk tidak dapat dipertingkatkan. Di mana yang ni adalah semuanya kebaikan yang lebih daripada yang dah ada sini. Okey, yang ni dah ada kebaikannya, cuma yang ni ditambah baik, dia jadi GMO. Benda yang sama. Okey, daripada tomato tempatan ni dia dah dia create something new kepada tomato GMO. Okey. Boleh dah kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, yang ni kita nampak polisterina. Kadang-kadang kalau tak beritahu perkataan polisterina, biasa kalau Terengganu dia panggil polystyrene. Polystyrene, dia English dia. Polystyrene kan. Okey, so kita nampak ni bekas makanan, bekas minuman, mangkuk. Okey, yang ni adalah kempen larangan penggunaan barang polisterina. Okey, sekarang ni kan dah lama dah bermula kempen kurangkan penggunaan plastik bag. Okey, kita tukar kepada paper bag. Kenapa kita nak kurangkan berkenaan? Adakah dia mencemarkan alam sekitar ataupun mencemarkan kepada manusia, haiwan dan sebagainya. Okey, so kita masukkan contoh soalan yang diberi ini. So kita bagaimana kita nak adakan kempen berkenaan? Why? Okey. So soalan dia, beri pendapat anda mengapa kempen ini perlu dikuatkuasakan. Maksudnya perlu kita bagi tahu semua masyarakat kenapa kita perlu kuatkuasakan dia. Okey, perkataan di sini beri pendapat anda. So pendapat dia banyaklah. Okey. Agak-agaknya ada yang nak jawab. Ada seorang lagi belum jawab. Siapa lagi belum? Okey, nampak dah angkat tangan dah. Ilham Wahidah. Ilham. Polisterena mengandungi bahan penyebab kanser. Okey. Polisterena tidak tahan haba dan menyebabkan pencemaran udara atau air. Ada lagi? Polisterena menghasilkan gas toksik apabila dibakar. Okey. Cukup? 3. Kena bagi lagi? Banyak lagi rasanya poin dia. Nampak dah sediakan dah jawapan yang banyak. Polisterena memberi kesan negatif kepada hidupan akuatik
Polistirena boleh menyebabkan banjir kilat disebabkan oleh parit. Okey, oleh parit. Okey, kita tengok poin yang pertama dia, di mana dia mengandungi bahan-bahan yang boleh menjadi penyebab kepada kanser. Okey, sukar diuraikan. Okey, maksud sukar diuraikan tu apabila kita buanglah. Okey, buang tu bakteria pengurai tu susah nak uraikan dia. Okey, kalau senang uraikan dia mudah. Dia akan jadi partikel-partikel molekul-molekul kecil lah. Okey. Yang ketiga, tidak tahan haba, di mana kalau kita bakar dia boleh menyebabkan pencemaran udara, menghasilkan gas toksik apabila dibakar. Yang ni dia lebih kurang yang inilah, dia akan menyambung sini. Okey, gas toksik apabila dibakar memberi kesan negatif kepada hidupan akuatik, boleh menyebabkan banjir kilat disebabkan oleh parit. Disebabkan oleh parit tu. Kenapa disebabkan oleh parit? Sebab bila kita buang menyebabkan parit tersumbat. Tersumbat. Okey. Beres yang tu. Jawapan yang betul daripada daripada siapa tadi? Daripada Wahida. Daripada Ilham. Ilham Wahida. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan kimia. Yang tadi siapa tadi yang bagi tahu soalan kimia tadi sukar sikit. Konsep mol, tak silap saya Nik Irfan bukan Nik Irfan, Nik seorang lagi. Yang tu kat tangan tu. Iqbal. Nik Daniel ke apa nama. Okey, sebab dia punya nickname dia tu dia ada buat syarikat ni. Syarikat untuk gamers kot. Okey, so kita tengok saja yang ni soalan ni bila student dia tengok memang kebanyakannya bila tengok 8 markah wow tingginya. And then dia pun pejam, dia bagi soalan lain. Sebab ni soalan pilihan, soalan C. Tetapi kalau kita tengok soalan ni, maka kita tengok apa dia punya poin-poin yang mudah untuk kita dapat. Okey, yang pertama, kita bagi ni natrium klorida. Saya selalu pesan budak. Natrium klorida ni adalah garam biasa di rumah. Selalu kita makan hari-hari. Tapi bukan direct makan garam lah. Selalu guna untuk masakan. Dan dikenali sebagai garam biasalah. Okey, garam biasa dan contoh sebatian ionik. Yang ni dah bagi tahu hint dia. Bila tahu sebatian ionik, maka dalam kepala dia akan melibatkan positif dengan negatif ion dia. Okey. Hint dia. Okey. Okey, Syah? Okey, cikgu. Okey, kita pergi kepada dia tanya soalan dia, terangkan pembentukan natrium klorida berdasarkan kepada yang pertama, konfigurasi elektron, yang kedua, pembentukan ion, yang ketiga, pembentukan ikatan kimia. Dan dia punya hint lagi adalah di sini. Dia punya nombor proton dia, Na adalah 11 dan klorin adalah 17. Okey. Na 11, klorin 17. Apa pentingnya guna yang ni? Klorin dan juga natrium. Kalau kita tak bagi, pelajar dia tak hafal yang ni. Ya, saya pun tak hafal. Betul, tak hafal. Saya nak cuba ingat balik tapi sekarang dah tak ingat dah kan? Sebab lama. Lama sangat. Tak apa. Kita tengok dia punya step by step macam mana. Okey, di mana di sini saya selalu pesan pada pelajar, bila disebut nombor proton, maka dia akan memberi kita gambaran adalah elektron. Okey, istilah kepada elektron di mana bilangan dia sama, tujuannya apa dia? Tujuannya adalah kita nak dapatkan konfigurasi elektron. Macam mana rupa konfigurasi elektron? Kalau dalam kimia disebut susunan elektron. Dua tu benda yang sama. Kemudian saya tambahan mungkin dia tukar sikitlah nak bagi tidak ada persamaan tapi bendanya dua-dua sama, configuration electron configuration. Okey, konfigurasi elektron. Okey, so sudah jawablah step yang pertama ikut apa yang nak. So konfigurasi elektron dia dah dibagi. Natrium adalah 281. Kenapa 281? Bila kita tambah dia akan dapat berapa? 11. Betul, 11. 281. Di mana 2 ni dah fix penuh 2. Okey, lepas tu diikuti dengan 8 atau kurang. Kalau ada lagi lebih dia akan pergi kepada tempat yang ketiga. 2.8.1. Dah, ingat dah. Ingat balik. Yang kedua. Yang kedua tadi ada 17. So kalau 17 dia akan jadi starting dengan 2. Lepas tu 8 jadi 10. And then dia lagi 7 baki kan? Ya, betul. 2 8 7. Okey. So jadi untuk soalan ni kita perlu tulis saja, tak perlu lukis. Tak perlu. Dia just nak je. Tapi kalau pelajar lukis. Pelajar lukis kita akan kira. Dia betul. Bagi susah gambaran dia. Tapi yang ni dia nak pula, dia kan? nak akan jadi soalan pemeriksa mungkinlah. Okey, pembentukan ion bagaimana? Pembentukan ion dia akan ikut pada inilah.
dia akan elaborate satu-satu di mana kalau satu, pelajar dia tahulah 1, 2, 3 nombor di belakang, maka dia akan menghadapi kehilangan satu elektron yang di ujung. Sebab nilai 1, 2, 3 dia akan hilang. Ya. Kalau 5, 6, 7 dia akan menarik. Terima. Betul. Dia akan menarik sebab dia nak jadi lebih kepada 8 yang full. Ya. Okey, yang kedua, maka dia akan membentuk bila 1, dia akan membentuk positif 1 je. Oh. Sebab dia memberi. Ya. Maksudnya kalau katakan kita keluar memberi, kita dapat apa? Pahala. Ya. Tetapi kalau kita hilang tak adalah dosa. Maksud istilah di situ yang digunakan lah. Ya. Okey, so ataupun 2 garis ni bermaksud atau dia tak pandai nak buat ayat, dia buat yang ni je. NA dia kehilangan akan berada di sebelah kanan. Ya. Akan berada di sebelah kanan iaitu kehilangan 1 elektron. Dia akan jadi positif lah di sini. Okey, membentuk ion natrium. Yang ketiga, kita pergi kepada klorin pula, dia ada 7, dia nak jadi 8. Dia akan jadi, dia minta 1, dia nak 1 lagi. Kalau dia minta, dia pandai berkata-kata, susahlah nanti kita. Kan. Okey, membentuk ion klorida negatif. Bila negatif, maka dia terima sini. Dia terima di sebelah kiri pula. Sebelah kiri pula. Dia akan jadi Cl negatif. Maka ion yang berbeza charge tadi iaitu positif dan juga negatif, automatiklah dia akan menarik ataupun saling tertarik antara satu sama lain. Kalau ion yang sama dia akan repel. Dia akan tertendanglah. So yang ni yang lain dia akan menarik, dia akan bergabung, maka dia akan membentuklah ikatan ionik. Yang atas tadi sebatian ionik, tapi yang ni ikatan. Kalau kita beritahu membentuk sebatian, tak ada jawapan, tak ada markah. Sebab dia bagi tahu yang daripada soalan atas tadi. Okey, beres. Okey. Membentuk ikatan ionik. Ya. Okey, mermaid semua okey? Faham tak? Faham. Boleh. Okey. Saya rasa kita akan berehat seketika. Okey, boleh. Minum Tak ada air, masalah. pergi tandas, serahkan diri dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2020 sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama saya Sean Steven dan juga Cikgu Rosni Zan. Untuk hari ini kita buat penceritaan terakhir bagi subjek sains tambahan. Tetapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda semua yang menonton di rumah dan juga dalam talian untuk sentiasa mengikut SOP seperti yang anda nampak tadi. Dekat sini ada sanitasi tangan, pastikan anda guna. Tadi saya baru pergi tandas, saya nak sanitasi tangan dan juga kerap cuci tangan, pakai pelitup muka dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain apabila dah berada dalam tempat awam tidak kurang daripada 1 meter. Okey, cikgu, tadi kita dah sentuh kertas 2. Ya, betul. Apa kata kita ke kertas 3? Okey, pelajar boleh teruskan pada kertas 3. Okey, kita tengok pada kertas 3. Kertas 3 ni adalah kertas amali. Eksperimen, dia ada 3 soalan. Sebelum ni kita dah tengok secara detail lah soalan 1, 2, 3. Tapi hari ni saya nak lebihkan kepada sebab ada sunggutan daripada pelajar lah. Bagaimana nak memahami dia punya situasi atau stimulus soalan dan kita nak pindahkan dia dalam bentuk gambar, radas dan juga sebagainya lah. Yang itu dia menghadapi kesukarannya dari segi susunan alat radas berkenaan. Okey, contoh dalam soalan tu dia dah bagi dia punya beberapa alat radas yang digunakan, cuma pelajar tak pandai nak susun. Kadang-kadang dia letak at least dapat 1 markah daripada 3 lah. Okey, hari ini kita cuba tengok salah satu soalan lah. Okey, kalau tengok sini, kadang-kadang kita tengok student bila panjang je, dia ingat novel ke apa, dia malah baca. Tapi sedangkan apa yang dia baca, dia memberi hint untuk jawapan kepada soalan yang ditanyalah. Okey, kalau kita tengok di sini, sebiji bola getah yang berada pada ketinggian tertentu mempunyai tenaga keupayaan. Apabila bola itu dijatuhkan, ia melantung pada ketinggian yang lebih rendah. Perkataan dia tak kembali kepada asal lah. Dia akan lebih rendah, bermaksud dia terpantul balik. Daripada ketinggian asal, tenaga keupayaan bola itu juga berkurang. Okey, seorang murid telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan. Okey, di sini dia bagi hint dia. Hubungan apa antara tinggi jatuhan sebiji bola tenis dengan tenaga keupayaan bagi lantunan pertama.
Macam mana kita ukur tenaga keupayaan dia, nanti kita tengok. Okey, dia menggunakan yang pertama adalah kaki retort, pembaris meter dan juga sebiji bola tenis. Nampak 3 je. Okey. 3 bahan je. Tapi bagaimana kita nak susun dia? Okey, soalan yang pertama ni kita fokus kepada gambar rajah je lah. Kita tak bagi full soalan. Okey, lukis susunan radas yang berlabel. Di sini dah bagi tahu hint satu. Berlabel. Kalau tak ada label, maka akan hilanglah markahnya. Okey, bagi eksperimen itu, ini pada ruang yang disediakan di bawah. Perkataannya ruang yang disediakan di bawah. Tak boleh lukis kat lain lah. Yalah. Okey. Kalau tempat lain orang tak nampak kan? Kecuali dia dah lukis salah. And then dia bagi hint kat situ. Jawapannya pada muka surat sebelah. Mungkinlah. Ada juga. Kita tengok student kalau di sekolah tu kadang-kadang dia lukis tempat lain, dia akan bagi tahu cikgu. Supaya cikgu tengok pada muka surat lain sebab dia tak ada ruang nak tulis. Ya, betul. Okey, so markahnya adalah 3. Okey, kita tengok gambaran yang pertama lah. Okey, yang ni dia punya tu dia. Nampak? Yang ni kena beritahu lah lantai sebab dia nanti nak melantun balik. Ya. Okey, dan tak perlu kita gambarkan bola tu letak terus melantun. Kita just letak dulu. Dia punya statin, susunan yang cantik, statin untuk eksperimen. Maka kita label lah yang pertama di situ adalah kaki retort. Bagaimana rupa pun kadang-kadang saya tak pandai nak buat kaki retort. Lukis je lah petak dan label. Yang penting label. Ya. Okey, tapi janganlah kaki retort tu kita nampak macam mangkuk, nanti tak jadi pula kaki retort kan. Nampak dia punya stand tu ada dia punya besi dia dan juga ada pemegang dia, dan kita labelkan sebagai kaki retort. Pembaris meter, di mana yang ni tak perlu kita buat label yang betul. Kerana nanti kan jenuh nak buat label betul, dia punya skala dia semua tak perlu, kita just nampak gambaran kasar saja. Dan juga yang ni ada satu benda yang bulatan ni nampak, tahulah yang tu bola, kita namakan dia lah bola tenis. So dapatlah 3 markah penuh. Okey, maksudnya 3 markah penuh. Satu, gambar rajah tu berfungsi. Di mana bila kita buat eksperimen dia melantung, kita dapatlah dia punya nilai dia kat mana. Okey, dan juga berlabel. Alright. Anak-anak murid, boleh? Okey, lepas ni kita tanya soalan. Yang ni kita bagi gambaran yang pertama dulu. Ya. Okey. Agak-agak dengan awak tu ada tak kertas A4? Ada? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, panjang ni. Apabila 2 logam dalam satu sel kimia direndam, perkataannya direndam. Ya. Dalam suatu elektrolit, apa dia elektrolitnya? Satu daripada logam itu akan teroksida. Teroksida maksudnya dia akan bertindak balas. Mungkin dia akan jadi itulah. Kita tengoklah nanti. Mungkin dia akan mengecil atau mengembang. Dan saiznya berkurangan. Yang ni dah bagi hint. Okay, itu dia. Bila saiz berkurangan, dia akan jadi mengecil lah daripada saiz asal dia. Logam yang teroksida itu lebih elektropositif. Hint dia kat sini. Okey, lebih elektropositif. Maka seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas redox. Bila kita bagi soalan yang ni, dia akan confuse. Tindak balas redox ni kadang-kadang bila sebut kimia je, tindak balas redox, sakitnya nak jawab. Padahal benda yang senang. Okey, dalam sel kimia ringkas, maka dia mengguna pasangan. Okey, pasangan magnesium dan juga zinc, bika, larutan natrium klorida, wayar dan juga voltmeter. Banyak tu. Banyak dia punya alat radas dia. Bagaimana kita nak susun dia? Okey, yang tu tengah melukis tu. Okey. Dah melukis dah? Tengah melukis. Tak apa, tak payah guna pembaris, tak apa. Janji nampak gambaran dia. Ya. Okey, boleh angkat jawapannya. Semangat tu. Okey, mungkin nampak. Bawa dekat sikit dengan kamera. Dekat sikit kamera. Okey. Tapi jangan terlalu dekat. Okey, ada orang guna pen marker. Bagus. Okey. Okey. Iqbal dekat sikit, Iqbal. Dia buat eksperimen ni. Alright. Nampak dia. Okey, kita tengok dia punya rasanya lebih kurang sama semua tu. Sebabnya eksperimen ni dia sikit je berkait dengan eksperimen ni. Jadi dia mudah fokus lah. Kalau sebut je tindak balas redox, maka yang tu saja gambar dia. Okey, gambarnya sebab tadi kita guna magnesium dan juga zinc. Tak kisah kita nak letak belah kiri ke belah kanan je, semua sama. Okey. Sebab dia tidak ada positif negatif, tetapi nanti kalau bila kita susun silap, maka kita nampaklah dekat dia punya voltmeter nanti, dia punya jarum dia. Ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri, kesilapan kita punya terminal. Kalau ke kanan, betul lah. Terminal yang akan betul. Sebab ke kiri tak boleh nak dapat bacaan. Dia jadi bawah pada kosong. Ya, betul. Betul kan? Kalau ada bacaan ke kiri, still lagi itu boleh. Tapi dia akan jadi negatif.
dia akan maklum kepada kita kesilapan tempat yang kita letak. Dan dia akan maklum dia punya logam berkenaan negatif ataupun positif. Okey, yang ni. Okey. Gambar ni semua sama dengan tadi. Sama dengan pelajar bagi tadi. Di mana yang ni dia ada larutan direndam, istilah yang dibagi ayat dia tadi. Dia rendam ke dalam elektrolit. Ada 2 yang berbeza dan wayar dia disambung kepada voltmeter. Cuma yang pentingnya kalau kita buat saja yang ni, dapat markah ke tidak? Yang kita nampak adalah berfungsi. Daripada 3. Agak-agak Sean. Kalau lukis saja, saya cubalah cikgu. Mungkin dapat satu markah je. Satu markah, ya betul. Sebab boleh dapat satu. Kita berfungsi. Ya. Betul. Dan juga ada alat radas berkenaan. Akan dapat berapa poin. Kalau tak bagi, kesianlah pada pelajar. Kan? Kalau kita bagi di sekolah itu, kita bagi. Okey, nak bagi semangat kepada dia, dia buat tu betul. Cumanya kekurangan markah sebabnya dia tak label. And then kita label dia. Yang pertama kita bagi tu plate magnesium. Ataupun yang kedua tu adalah plate zinc. Yang mana tu bolehlah tukar ganti mana-manalah, tak kisah dalam bentuk gambaran, tak kisah. Okey, cuma dari segi susun atur itulah. Okey, yang ketiga adalah larutan natrium klorida. Yang ni penting. Sebab di atas sudah bagi tahu larutan apa. Okey, dan juga voltmeter. Tetapi kalau kita tak buat yang ni, kita dah bagi yang ni V. Boleh. Boleh juga. Boleh sebab label V tu memang fokus kepada voltmeter. Misal kata kalau pelajar ataupun murid terlupa apa logo je nak letak voltmeter, boleh tak letak bulat lepas tu kita kita labelkan voltmeter? Dapat juga markah juga. Dapat markah sebab dia labelkan voltmeter. Ada setengah pelajar dia buat, dia tahu kan, dia buat ni and then dia buat jarum. Boleh juga. Kita tak dah bagi markah. Dia kena labelkan voltmeter. Sebab kadang-kadang ni mungkin ammeter, mungkin galvanometer. Ya, betul. Tapi kalau dia bagi dia punya bulat saja and then bagi V, automatik V tu adalah untuk voltmeter. Tapi nasihat saya, walaupun kita bagi V, bagi juga dia punya label dia voltmeter supaya kita selamatlah daripada kehilangan. Untuk memastikan markah. kita dapat markah tersebut. Betul. Kadang-kadang kita tertinggal V. Label tu ada, tak ada masalah. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Okey, yang ni menggunakan spring digantung dengan pemberat berjisim 20 gram. Dia menarik pemberat itu ke bawah dan melepaskannya untuk menggetarkan spring secara menegak. Dia merekodkan masa yang diambil bagi 10 ayunan. Okey. Yang ni dia punya eksperimen yang dijalankanlah. Okey. Cuma yang dia nak lukis, kadang-kadang soalan tadi dia bagi apa alat radas yang digunakan. Tapi soalan yang ni, bila saya ambil soalan yang ni, dia lain sikit. Dia bagi dekat pecahan soalan. Dia bagi, dia ni menggunakan kaki retak, spring dan juga pemberat. 3 je. Ada yang lukis ke? Kalau lukis boleh tunjuk hasil lukisannya cantik ke tidak? Tapi jangan risau, ini bukan subjek tak ada, bukannya kita bagi markah penuh pun ni. Ini lebih kepada sains tambahan. So kalau contoh kaki retok tu tak nampak cantik, asalkan nampak macam kaki retok. Betul. Okay. Tak payah malu. Okey, so ada yang lukis. Sementara mereka melukis. Okey, dah ada dah. Okey, ni Irfan ke kiri sikit. Okey. Okey, dia ada spring, dia ada pemberat, dia ada kaki retok. Cantik tu dia ikut kaki retok yang tadi lah. Okey, nampaklah. Okey, spring tu tak kisahlah. Betul macam mana tak smooth pun tak apa, janji label spring, kita nampak dah spring. Kalau tak label pun, nampaklah rupa spring berkenaan. Okey, terima kasih Fan. Yang lain? Ada? Siapa tu? Okey, itu Ajmal. Okey, lebih kurang je. Okey, spring nampak, pemberat nampak. Lagi sekali Ajmal, nak tengok gambar bukan muka. Okey, ke belakang sikit dan juga ke kiri anda. Itu kiri, sorry, kanan. Okey, ke belakang sikit, Lagi. Alright. Okey, nampaklah sikit. Bolehlah. Okey, tak jelas sangat, tak apa. Tapi kita nampaklah dia punya gambar rajahnya. Adanya kaki retot, spring, pemberat. Okey, pandai dah tu. Okey, yang ni lah. Lebih kurang lah tu spring. Sebab dia belajar gambar dalam buku pun macam ni je. Okey. Kita tak tu manalah. Okey, dia gantung pada kaki retot, maka kita label lah kaki retot, spring dan juga pemberat yang digunakan. So dapatlah 3 markah di situ. Okey. The next. Ada lagi? Nak tanya? Ada yang nak tanya tak berkait dengan gambar rajah ni lah? Ada yang tak jelas saya ke? dah cukup dah tu untuk 3
3 contoh yang diberi, yang lain-lain tu lebih kurang je lah. Cuma kita nak tengok apa yang diberi, kita gunakan pada gambar kita. Dan yang penting, label. Kadang-kadang sebab soalan mesti dia akan fokus ni. Sebab bila saya tengok beberapa soalan sebelum-sebelum ni, mesti ada perkataan lukis susunan radas yang berlabel. Dia nak berlabel. Maka dia dah bagi tahu hint kepada kita dia nak label. Kalau dia tak bagi, maka kita tak bagi label, automatik kita di penalti lah. Sebab soalan dari betul. Okey, boleh? Okey, yang kedua, kita fokus kepada yang kedua. Yang kedua, yang ni kesilapan amat banyak. Mengambil data. Ya, betul. Mengambil data, kadang-kadang dia termiss soalan ni. Termissnya, bacanya tak habis. Mungkinlah kot. Mungkin dalam keadaan orang panggil apa? Gabra. Cuak, nervous. Bahasa terkata gabra, cuak, nervous. Yang paling mudah, nervous lah. Okey, nervous. Kadang-kadang dia tersilap baca sebab di sini dia akan nyatakan bagaimana kita nak dapat nilai berkenaan yang saya gariskan ni. Diukur pada bahagian bawah bola. Yang ni kesinambungan pada gambar yang tadi. Okey, tapi kita ambil yang data lah untuk bahagian B. Eksperimen ini dijalankan dengan menjatuhkan bola tenis itu pada ketinggian, ada 3 ketinggian yang berbeza yang diukur pada bahagian bawah. So rajah tu 1.1, 1.2 dan 1.3 menunjukkan kedudukan bola tenis itu pada ketinggian maksimum latunan selepas setiap jatuhan. Maka dia nak adalah catat tinggi lantunan. Mungkin dia confuse. Yang ni cari bahagian bawah. Tapi yang ni catat tinggi. Kat sini dia confuse. Tapi sedangkan yang tu adalah catat tinggi lantunan pada setiap rajah. Sekali lagi diberi, diukur pada bahagian bawah bola. So 2 kali dia beritahu. Supaya mungkin pelajar dia termiss. Terlepas pada bahagian atas. Jadi dibaca balik bahagian bawah. Maka dia tapi kadang-kadang bila kita dua-dua kita tertinggal, tak baca, maka akan jadi kesilapan lah. Tersilap ambil. Kenapa kita ambil bahagian bawah? Sebab ada yang pelajar tanya, sebab biasa pelajar dia akan discuss dengan kita, cikgu, kan bola tu dia melantungkan nanti dia berpusing. Jadi bila berpusing, kemungkinan yang melantung yang dia sentuh bawah, dia duduk di atas. Saya kata tak kisah bola tu melantung pusing macam mana pun. At least kita ambil ketinggian daripada bawah lantai dengan ketinggian yang maksimum dia. Betul. Bukan kita tengok ketinggian tu berdasarkan bola tu melantung kat mana, kita tak dapat nak kesan. Okey, kalau dapat kesannya tu maka power lah pandangan pelajar berkenaan. Okey, so kita tengok yang ni. Okey, yang ni gambaran yang dibagilah. Okey, rajah 1.1, tinggi jatuhannya adalah 30 cm dan dia nak bacaannya. Macam mana kita nak ambil? Adakah kita tengok pandangan terus kita dapat? Dia ada caranya. Apa caranya? Caranya adalah kita ambillah pembaris. Yang ini pembaris yang diberilah, bukan pembaris kita lah. Kita ambil pembaris kita. Apa yang perlu kita buat adalah kita point gariskan terus kepada pembaris berkenaan supaya kita taklah dapat sengit. Kadang-kadang pandangan mata kita akan jadi sengit. Ya, betul. Okey? So nilainya adalah di sini. Kita nampak 16. Okey, 16. Dan juga di bahagian bawah bola, ya? Ya, bahagian bawah bola, betul. Bukannya bahagian sini. Kalau sini kita ambil sini, jadi salah. Okey, bahagian atas tu bahagian atas. Okey, bahagian bawah, maka kita label berapa nilainya? Agak-agaknya. Yang tu kita nampak dah 16. Tapi label ni, dia ada cara nak labelkan nilai berkenaan. Ada yang bagi jawapan? Nampak 16 tu, boleh terus boleh 16. Tapi kadang-kadang 16 tu betul ke tidak? Ada? Siapa? Ajmal? Ni Ifan? Berapa nilainya? Okey, Ajmal dah angkat tangan. Ajmal, ya. Tolong buka mic ya, pasang mic. Mic lupa nak tekan. Pasang mic, Ajmal. Mic dah buka? Belum buka lagi? Tak dengar, Ajmal. Kena on pasang mic. On mic. 16.0. Okey. 16.0. Kenapa ada point kosong? Untuk okey, kita tanya Ajmal lah, kenapa? Ajmal, kenapa perlu letak point kosong? Untuk ni takut ada point. Kadang-kadang yang kecil ni. Yang dikata takut ada point.
Kan 16, poin 1, poin 2. Maka yang ni adalah dia concentrate kepada 16, maka kita buatlah 16.0. Yang ni yang penting. Kadang-kadang pelajar tertinggal ni, walaupun jawapan dia sama, ketiga-tiganya dapat 3 markah, maka dia punya poin dia tu tidak sama, maka dia akan potong 1 markah. Kebanyakannya inilah silap yang ni. Okey. Dia punya cara dia sebab kita bergantung kepada skala pada pembaris berkenaan. Dia punya skala terkecil dia berapa? Di sini skala terkecil dia adalah poin 1. Okey, inilah kosong tu memanglah sebab dia duduk pada 16. Okey, yang kedua juga cara yang sama. Kita gariskan dapat 26.0. Yang ni boleh dikatakan soalan ni dia mungkin tak nak confuse pelajar untuk poin-poin dia bagilah. Tetapi kadang-kadang pelajar dia buat garis ni saya ingat sikit. 12.6. 26.1. Dia naik atas sikit. Kadang-kadang mungkin skala dia tu dia adalah plus minus berapa. Okey, dan seterusnya gambar yang ketiga dia biasa soalan gambaran ni dia ada 3 saja sebab 3 markah. Okey. 36.0. Yang ni untuk jatuhan 70. Okey, samalah dia punya konsep dia. Dia mudah nak dapat. Okey, faham? Okey, boleh Okey, lepas ni insya-Allah lah kalau ada bukan gambar yang sama lah. Kaedah yang sama. Kalau gambar yang sama, lagi bagus. Lagi bagus. Terus dapat confident, dapat setengah jam siap daripada sejam setengah untuk kertas 3 ni. Laju tu. Laju ni bahaya. Tiba-tiba gambar yang sama, yang ni soalan saya lupa tahun bila. Yang lama dah, 5 tahun kemudian kot. Okey. Okey, seterusnya. Yang ni dia nak rekod pemerhatian anda. Yang tadi kita ambil secara daripada pembaris. Yang ni dia rekod dari segi pemerhatian. Yang tadi dia punya gambar tadi yang magnesium, zinc yang kita guna soalan yang tadi yang buat 2 yang direndam tu. So dia tengok dia tengok yang teroksida dia punya bentuk dia terkurang. Maka apa yang perlu kita catat di situ? Iaitu kita tengok pada gambaran sebelum dan juga selepas. Di mana sebelum yang ni, selepasnya kita tengok pada sini. Dia akan jadi kakis. Bukan perkataan hakis dengan kakis berbeza. Kalau dalam kimia terkakis. Sebab dia teroksida. Kalau hakisan tu disebabkan oleh daya luar. Kadang-kadang budak confuse tu hakis dengan kakis. Okey, rasa macam nampak ada yang kat tangan. Apa dia kat tangan tadi? Terperasan macam kat tangan kan kat apa tu? Dia kat tangan ke dia halau lalat? Bukan. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Yang nak cuba ni. Gambaran nampak je, pemerhatian je. Okey, Iqbal. Iqbal. Okay, bagi magnesium saiz akan berkurang. Okey, saiz berkurang. Zinc tidak berubah. Tidak berubah. Okey, dia tengok sini. Okey, magnesium saiz berkurang, zinc tidak berubah saiz dia. Betul lah. Okey, berkurang dari segi saiz. Sebab soalan dia kita tak fokus dari soalan dah. Dia kata rekod pemerhatian anda bagi setiap ni. Okey, dari segi saiz, dia boleh jawab saiz lah. Okey, sebab dia tengok pemerhatian apa yang dia nampak. Kalau dia bagi sebab pemerhatian, kalau dia bagi apa yang berlaku, maka magnesium teroksida. Apa yang berlaku. Dia juga ada dua pemahaman dia. Okey, dari segi pemerhatian apa yang kita nampak luaran dia je. Dan juga kalau dia nak apa yang berlaku sebaliknya. Sebab tu kimia kata dia banyak belajar di sebaliknya. Okey. Yang kedua, gambar yang kedua, yang ni dia guna plumbum dan juga zinc. Di mana plumbum, kalau kita tengok plumbum di situ, nampaklah. Ada yang nak jawab ke? Ataupun nak saya teruskan? Okeylah, kita bagi peluang kepada Aina Sofia untuk Aina jawab. Sofia. Azmani dia memang sentiasa senyum. Cikgu dia kata tak loket dengan senyum. Okey, Aina, apa jawapannya? Aku Sofia. Plumbum saiz tidak berubah, zinc saiz berkurang. Saiz tidak berubah, saiz berkurang. Samalah, dia guna perkataan tu je. Okey, dan yang ketiga, plumbum dengan cuprum. Maka kita nampaklah di situ. Saya jawab dah. Sebab benda yang senang kan. Okey, plumbum saiz berkurang, cuprum saiz tidak berubah. Nampak benda yang sama je. Cuma kita tengok dari segi pemerhatian. Sebab tu kata tak susahlah dari segi sini. Sebab pemerhatian kadang-kadang pelajar ada yang saya try bagi untuk latih to be di sekolah, dia tak bagi saiz. Dia bagi G-Sync.
Di sini maksudnya kita nampaklah jisim yang sana lebih, yang sini akan berkurang. Pun bolehlah kita ambil. Dari segitu. Walaupun dia tak cakap lah dia kena timbang ke apa. Okey, yang tadi secara manual. Lepas tu yang tadi secara panggil kualitatif. Nampak dia macam tu. Yang ni kuantitatif, kuantiti, tetapi secara digital. Okey. Okey, hintnya di mana? Hintnya di sini kalau kita nampak jam ni rata-ratanya payah. Kenapa 91? Kita belajarnya 60 saat saja. Yang ni adalah saat. Milisaat dia 99, dia 100. Okey, tetapi kadang-kadang kalau pelajar tak baca, dia akan confuse. Dia bagi di sini 80.91 saat. Okey, pada soalan berkenaan. So nampaklah rajah 1.1 menunjukkan masa yang diambil bagi 10 ayunan dengan pemberat berjisim 20 gram. Bacaan ditunjukkan pada jam randik ini ialah 8 poin. Okey, kena ingat ni. 0.91 saat. Sebab dalam sains ni kita kena ada bacaan yang tepat. Ya, betul. Kalau tersilap, maka tak valid lah kita punya tu dia. Betul, Cikgu. Okey, so kita tengok dia punya ni. So nilainya tu kita ambil je lah. 10.93, saya jawablah yang ni lah. Sebab nanti kita pergi kepada yang lain, ada satu lagi. Okey, yang kedua 12.84 dan yang ketiga 14.14. Yang ni mudah je. Terus ambil. Digital mudah. Tapi kalau analog tu dia akan jadi confused sikit. Nilai dia tu mungkin dia tersilap tengok lebih sikit atau kurang sikit. Yang tepat tu alhamdulillah lah. Okey, yang tu habis bahagian yang ni. Yang ni yang spring yang lain sikit, yang ni spring yang tergantung. Okey, yang ni saya nak lebih fokus kepada dia punya yang ni lah yang di PM saya, bagaimana kita nak dipanggil, kalau kadang-kadang kawan-kawan saya dia tanya precaution. Precaution, langkah berjaga-jaga, bagaimana kita nak nak tingkatkan, kita nak buat untuk dapatkan bacaan tadilah, bacaan yang lebih baik dan sebagainya. Yang ni kita tengok pada soalan yang biasanya. Okey, yang saya nak pergi terusnya adalah kalau kita tengok sini, menjalankan eksperimen mengkaji hubungan antara jisim pemberat dengan tempoh ayunan spring, menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen ini. Okey, yang ni dia bagi data. Okey. Dia bagi data, lepas tu soalannya pelajar dia perlu buat graf. Saya tak nak pergi pada graf, graf sebelum ni itulah. Cuma saya nak bagi secara ringkasnya adalah bila sebut T kuasa 2, yang ni pelajar dah tahu, rata-ratanya semua dah tahu. Melawan M. Maka yang sebut dahulu dia duduk pada paksi Y. Yang sebut kemudian duduk pada paksi X. Maka dia buatlah dia punya graf dia, dah bentuk graf ni. Okey, kita just nak tengok gambaran graf. Yang pentingnya soalan ni dia ada satu lagi yang penting. Yang penting yang ni. Yang ni kadang-kadang ditanya, kadang-kadang tidak. Tapi yang ni pelajar rasanya susah. Itu yang angguk tu, Ajmah dia angguk kepala tu. Susah. Bagaimana kita nak, dia kata untuk memperbaiki eksperimen dia nak 3 cara bagi kita dapatkan keputusan yang lebih tepat. So kita tengok kepada kepada apa? Kepada alat radas dia. Alat radas tadi diguna apa? Spring dan juga pemberat. Okey. So bagaimana kita nak improve dia? Cara dia tu adalah yang pertama. Ini kita just share je lah. Yang pertama, guna spring kekenyalan dia rendah. Okey, kalau kita guna terlampau keras sangat dia akan dia takkan ayun terlalu banyak lah. Ya, betul. Ayunan dia tukar, dia keras sangat. So kekenyalan dia rendah sikit lah. Maksudnya untuk dia berayun tu mudah kita dapatkan nilai dia semua tu, tak ada masalah. Okey, yang kedua, guna spring panjang dan juga longgar. Okey, kalau spring panjang tu bila kita tarik, kalau yang pendek tu tarik dia akan mudah patah. Betul. Okey, kalau yang panjang tu kita tarik tu tak adalah dia nak tu sangat, dia akan tarik sikit dan kita lepaskan maka dia akan berayun itu. Okey, yang ketiga, guna jam randik untuk merekod masa bagi setiap ayunan. Kenapa guna jam randik? Setengah pelajar dia guna jam dia sendiri. Kita bagi jam randik, dia tak pandai nak tekan, jam saya lah mudah. Dia pun gunalah jam yang dia ada, yang analog dia tu, saat. Yang tu dia akan mengganggu. Sebab jam randik, nilai dia, saat dia tu kecil lagi. Kalau jam kita punya tu, kita hanya boleh saat yang biasa je lah. Ya, betul. Kalau jam randik ni, dia ada yang milisaat dia dan sebagainya lah. Kalau yang digital dan juga yang analog. Okey, yang keempat, yang ni penting. Biasanya ramai jawab yang ni. Ulang eksperimen untuk mendapatkan nilai purata. Bukan kita buat sekali je. Kita buat 2-3 kali and then kita campur ketiga-tiganya, katakan 3 kali kita campur, kita ambil yang purata. Jadi kita dapatlah yang lebih baik nilai berkenaan. Ya, betul. Okey, boleh yang tu? Faham? Biasanya
Kata-kata cikgu, awak buat yang ni. Apa saja eksperimen buat je. Mana tahu nasib baik dapat ulang eksperimen. Soalan tak tanya pun dia buat juga ulang eksperimen. dia cuba jaya. Bagi dia cuba jaya. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang lain lah. Okey, yang tadi yang berkaitan dengan fizik, yang ni dan kimia. Okey, nombor proton, takat lebur. Yang ni juga buat graf macam biasalah. Cuma saya tak tunjuk yang ni. Kita pergi kepada ni. Yang ni adalah langkah berjaga-jaga. Yang tadi untuk memperbaiki keputusan. Bagaimana kita hadkan kajian. Dipanggil had kajian dia. Okey. Yang ni 3 langkah berjaga-jaga mesti diambil apabila mengendalikan unsur tersebut. Unsur apa? Unsurnya adalah menjalankan eksperimen unsur kumpulan 1. Pelajar tahu unsur kumpulan 1 ni adalah unsur yang reaktif. Okey. Kalau kita pegang, sama ada dia mengeluarkan bunga api, sebab tangan kita lembab. Nak kalau kita guna sanitizer, ada alkohol, boom, terbakar. Boleh buat magic lah. Tapi magicnya tu takut dia meletup. Ya, betul. Bahan kimia berkenaan, maka keselamatan itulah yang diutamakan. Okey. Yang pertama, kita guna forceps. Okey. Kalau Terengganu dipanggil apa? Pengepit. Pengepit ada yang panggil sepit. Sepit udang ya. Yang ni kita guna kalau sains kita panggil forceps. Okey, yang kedua kita guna logam tu dalam saiz yang kecil sebab dia mudah bertindak balas. Kalau guna saiz yang besar, bila dia tindak balas dia take times, dia ambil masa. Kalau dia keluar bunga api tu, jadi banyaklah bunga api dia nanti. Bila dia tindak balas dengan air. Okey, yang ketiga kita gunakan cermin mata keselamatan. Boleh tak guna cermin mata saya? Boleh, tapi awak bukannya cermin mata keselamatan. Maka gunalah biasa dia panggil Google, bukan Google. Bukan. Itu benda lain. Google tu lain. Google tu nak cari bahan-bahan dia berkaitan, yang dipanggil Google. Okey, cermin mata bahasa Melayu, cermin mata keselamatan dan memakai sarung tangan semasa eksperimen. Sebab apa saya kata sarung tangan tu? Sebab tangan kita ada lembapan, kelembapan dia mungkin tangan kita ni berpeluhnya lebih. Okey, nak kalau cikgu depan tu dengan suaranya tinggi apa semua berpeluh, pegang je dia punya ni bahan kimia ni, aduh. Cepatnya tu. Itulah kena hati-hatilah banyak benda tu. Okey, yang kelima, jalankan eksperimen dalam kebuk wasap lah kalau ada kebuk wasap ni. Tapi kalau tak jalankan pun tak ada masalah. Cumanya sebab di sini dia kata langkah-langkah berjaga ni untuk mengendalikan alat tersebut lah, bahan-bahan tersebut. Okey, ada lagi. Dan tidak dedah bahan tersebut dengan air. Sebabnya kumpulan 1 ni dia simpan dalam parafin, minyak parafin. Okey, beres? Boleh? Okey, boleh. Dan seterusnya yang ni, kalau yang ni naik turun tangga. Okey, naik turun tangga. Yang ni biasanya kalau zaman saya dulu, dah tua dah zaman dulu. Jadi kalau sekarang ni lah, dia turun tangga ni dia nak cek nadi, dia panggil ujian segak dalam PJK lah. Okey, so yang ni langkah dia. Yang pertama, bagaimana kita nak langkah berjaga-jagalah, responden tu student lah yang kita guna. Okey, di mana dipanaskan badan dulu, yang ni untuk mengelakkan dia keletihan lah, melakukan aktiviti. Okey, turun tangga tu mestilah sesuai dan juga selamat alat yang kita gunakan lah. Okey, yang ketiga, bilangan naik turun tu tidak perlu terlalu banyak untuk mengelakkan kepenatan dia. Setaman naik turun dia tu hendaklah dilakukan di atas permukaan rata. Tak boleh lah. Kalau tak rata nanti kan mudah jatuh semua. Betul. Biasanya tu, dan respon dia tu hendaklah memakai kasut sukan yang sesuai untuk elakkan tergelincir, dan bangku tu tidak terlalu tinggi lah. Kalau tak nanti dia susah nak naik ke nak jump tu, dia akan jadi masalah lah. Okey, mudah penat dan sebagainya. Okey. Ada satu lagi lah. Yang ni 3 cara yang tadi langkah berjaga-jaga. Kadang-kadang soalan dibagi dua soalan, satu dia nak langkah, satu lagi dia nak cara untuk perbaiki keputusan dia. Kadang-kadang kita dapat keputusan grafnya tu tak cantik. Bagaimana kita nak baiki dia? So, cara yang pertama adalah yang saya kata ulang eksperimen. Tapi mesti ada perkataan ni. Untuk dapatkan bacaan purata. Kita tak boleh buat yang ni je. Kenapa kita ulang? Nak dapatkan bacaan purata. Guna stetoskop untuk mengukur denyutan jantung. Kadang-kadang kita tak berapa nak cek kita punya nadi kita. Kan? Macam tu. Okey, yang ketiga, kita berehat dulu sebelum mengulangi aktiviti berkenaan. Eksperimen dilakukan pada suhu bilik. Okey, suhu bilik tu ataupun dalam
satu bilik gym ke, masalah. Tak semestinya bilik tu aircon. Okey, dalam keadaan yang biasalah. Jangan terlalu panas, nanti dia akan memenatkan lagi lah dia punya tu. Bila penat, kita naik turun tu slow, and then kita punya denyutan jantung tu mungkin jadi kurang lah. Okey, dan guna jam randik lah. Yang ni mesti dia fixkan kepada jam randik untuk menetapkan masa bagi setiap set latihan naik turun. Okey, beres? Tak ada masalah. And then ada satu last sebelum kita berehat. Satu saja. Yang ni saya pergi kepada yang tadi dah ada radas dan bahan untuk buat gambar rajah, eksperimen tu. Yang ni pun sama. Tapi yang ni dia tengok pada situasi. Okey, cuma saya nak bagi situasi ni. Dia kata tali yang panjangnya berbeza. Dia nampak sini. Dia bagi situasi. Kadang situasi pelajar bila masuk dalam eksperimen, dia masuk dalam makmal nak buat eksperimen, dia masih lagi guna tanglung. Macam mana nak dapat tanglung? Chinese New Year boleh dah dapat. Kan? Boleh. Tapi kita tukarkan tanglung kepada apa dalam makmal kita. Maka kita tukarkan apa? Dia kalau kita tak pandai nak tukar, dia akan bagi tahulah. Okey, dia mendapati tanglung yang digantung dengan tali yang ni panjang, mengambil masa lebih lama, eksperimen untuk mengkaji hubungan tempoh hayunan dan juga panjang bandul dan susunan radas. Yang ni yang kita ganti. Tanglung tadi kita gantikan dengan ladung. Okey, untuk eksperimen lah. Eksperimen di makmal dan cara dia. Yang ni dia ada kaki letak. Cara kita letak pada hujung meja. Sebabnya panjang yang ni supaya tidak terganggu pada kaki meja. Bila kita ayunkan dia seperti kita ayun tanglung lah. Okey, tapi jangan letak tanglung, nanti dia besar. Sebabnya kita nak benda tu mudah dapat daripada makmal kita. Okey. Ada yang nak tanya? Yang ni biasa kadang-kadang pelajar dia susahnya, dia kata tak faham situasi daripada gambar berkenaan. Bagaimana kita nak tengok situasi berkenaan dan kita nak explain dalam betul. Nak kaitkan dengan dalam makmal untuk buat dia punya eksperimen itulah gambaran. Di mana yang ni kalau kita buat gambar ni dia boleh bagi kita markah secara tidak langsung. Di mana susung atur ni 1 2 3 4 ni dah bagi tahu susunan radas, dah bagi tahu dia punya senarai radas dan bahan. Gambar ni juga boleh menerangkan kita bagaimana kita nak buat eksperimen. Cuma yang bezanya adalah kita just guna satu je. Kalau kita guna gambar yang berbeza, gambar yang sama tetapi panjang yang berbeza, yang tu dinamakan ulangan eksperimen. Eksperimen, maka kita boleh complete. Kita tak pandai nak buat ayat, maka complete dengan gambar sahaja. Yang saya kata tadilah gambar biar gambar berbicara. Okey, saya serahkan kepada Sean. Okey, terima kasih cikgu. Sebelum kita mengakhiri pecutan terakhir kami untuk untuk rancangan ini ataupun untuk subjek sains tambahan, apa kata boleh tak cikgu berikan sedikit kata nasihat kepada calon-calon kami yang akan menduduki eksperimen pula, menduduki peperiksaan pada 9 Mac ya cikgu? 9 Mac. Ada 3 kertas tu. Okey. Saya ucapkan selamat menghadapi peperiksaan lah. Yang hari Senin ni tak silap saya prinsip account, and then hari Selasa sains tambahan. Buatlah yang terbaik, okey, dan jangan terlalu overconfident lah. Okey, baca step by step soalan berkenaan, fahaminya dan jawab dengan tenang lah. Okey, ingat apa yang telah diajar oleh guru-guru anda. Terima kasih cikgu. Dan juga terima kasih kepada tetamu khas kami, Iqbal, Akib Irfan, Aina Sofia, Ilham, Nick Irfan dan juga Badrul Ajmal kerana bersama kami untuk pecutan terakhir bagi sains tambahan di Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana kerana lepas ini akan juga bersama saya Sean Steven untuk subjek seterusnya iaitu prinsip perakiranan pecutan. Dan lagi sekali kepada murid-murid kami yang ada dalam talian, terima kasih banyak-banyak dan kita akan berjumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Terima kasih. Bye-bye. Lambai sikit. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan jangan ke mana-mana untuk subjek prinsip perakiranan bagi pecutan terakhir. Terima kasih. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya bapa kepada Nur Ilham Wahidah
pelajar Sekolah Menengah Tengku Lela Segara Marang yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya mengharapkan pada anak saya, Nailah Wahidah, dapat menjawab peperiksaan SPM dengan tenang dan insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim dalam genggaman. Dan kepada semua anak-anak pelajar SPM yang mengambil pada tahun ini, insya-Allah kejayaan menanti anda semua. Berkat daripada doa ibu bapa, guru-guru dan semua. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuraina binti Ishak, ibu kepada Aki Irfan bin Abdul Rais, Sekolah Menengah Tengku Lela Segara. Ini mengucapkan anak saya dan juga pelajar yang mengambil SPM tahun ini, semoga Allah memudahkan menjawab dengan lancar, betul dan tepat dan semoga maju jaya.